Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kembali ke Tok Lang Channel. Hari ini kita berada di ruang tamu di rumah saya ni. Kita akan bercerita mengenai, sebab saya dah pernah janji dulu mengenai perbezaan sebutan-sebutan bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysia lah, dari segi bahasa-bahasa kebun, supaya untuk memudahkan kita, kawan-kawan kita di Malaysia untuk memahami, terutamanya video-video daripada Indonesia, dan juga sahabat-sahabat saya yang dari Indonesia yang menonton Tok Lang Channel ini untuk memahami lah apa, kadang-kadang memang mungkin 90% daripada apa yang saya ucapkan ini difahami, mungkin ada satu dua perkataan yang kita rasa agak keliru tentang apa yang saya masukkan. Jadi video ini saya akan cuba kongsikan untuk pertama kalinya saya akan kongsikan 10 perkataan bahasa kebun perbezaan Indonesia dan juga Malaysia, supaya kita dapat manfaat bersama. Dan seperti biasa, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Lang Channel, bolehlah membantu kami untuk memperkembangkan lagi channel kita ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan, supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu kita ini. Jadi sebelum saya gunakan ataupun sebelum saya bagi tahu 10 perkataan yang saya cakap tadi, sebelum tu untuk pemahaman bersama, orang Malaysia tak ada masalah lah, sebab kebanyakannya mungkin memahami saya lah. Cuma mungkin kadang-kadang terdengar ada dengung-dengung ataupun bahasa perkataan-perkataan Terengganu yang keluar. Itu biasalah, saya cuba cakap menggunakan bahasa standard kita yang biasaannya. Okey, kepada kawan-kawan daripada Indonesia, mungkin akan keliru sebab di Malaysia ini, terutamanya dalam ilmu bahasa sekarang ni lah, apabila kami menulis, sebab itu kadang-kadang kalau tengok komen saya kan, kami menulis bahasa persuratan, kita menggunakan bahasa baku dipanggil, iaitu ejaan, dari segi ejaan, kosakata dan sebagainya. Jadi bila kita menulis tu, kemungkinan kawan-kawan kita di Indonesia lebih memahami dia. Sebab bahasa baku ni macam dalam lagu, dalam surat dan sebagainya, bila kita menyanyi, kita akan sebut menggunakan perkataan bahasa baku. Bila kita menulis, kita bahasa baku. Cuma bila kita bertutur, bila kami bercakap, kami menggunakan logat ataupun dialek-dialek yang tertentu lah. Macam dialek yang biasa saya gunakan dalam channel saya ini, kita panggil dialek yang ada pengaruh daripada Johor Riau dipanggil, dialek Melayu Johor Riau, di mana kita bercakap menggunakan sebagai contoh, apabila perkataan saya, kita sebut saya, tapi kita eja sebagai S-A-Y-A, saya itu ialah bahasa baku. Sebab itu kalau kita dengar lagu, dia menyebut saya, bukannya saya. Tapi bila saya bercakap, saya menggunakan saya. So itu ialah ilmu bahasa di Malaysia. Okey, asas dia. So bahasa baku tadi kita kata ialah bahasa standard ataupun piawai. Bila kita menulis, bila kita menyanyi, kita tulis dalam surat, bahasa persuratan dan sebagainya, kita gunakan bahasa baku. Cuma apabila bertutur, rakyat Malaysia akan bertutur mengikut logat ataupun dialek daerah masing-masing ataupun daerah dalam negeri masing-masing. Sebagai contoh, kita ambil perkataan besar. Okey, B-E-S-A-R, besar. Kalau kita menggunakan bahasa baku, kita akan sebut besar. Besar dan ber-R tu ada bunyi sikit. Okey, besar. Kalau orang Johor, dia akan sebut besar. Lebih kurang lah, mungkin saya kata besar, ular besar. Orang Melaka, dia akan sebut besar. Besar. Orang Perak mungkin akan sebut besar juga. Aku tak silap saya lah, besar. Tapi mungkin cara saya sebut ni salah. Orang Perak jangan marah ejaan dia B-E-S-O. Tapi bila logat daerah, dialek, kita tak boleh nak mengeja dengan betul, sebab tidak ada sistem ejaan. Kalau orang Kedah, ni nak sebut ni, orang Kedah dia sebut besar. Ada Q kat ujung, B-E-S-A-Q, besar. Orang Perlis pun saya rasa lebih kurang sama. Orang Kelantan, dia special sikit, dia sebut besar. R tak bunyi, besar. Kalau bahasa baku, besar. Kalau orang Kelantan, dia akan sebut besar. Kalau orang Terengganu, besar juga, sama. Ada banyak negeri sebut besar, sama. Negeri Sembilan macam mana? Negeri Sembilan ni ada pengaruh Minang, Sumatera. Negeri Sembilan dia kata bosa.
Okey, jadi itu dipanggil dialek. So kita berbalik kepada bahasa kebun kita. Jadi nak bezakanlah supaya kita lebih memahami. Saya akan cakap 10 perkataan yang biasa kita gunalah untuk bahasa kebun kita, iaitu yang pertama, iaitu anak benih. Di Malaysia kita panggil anak benih ataupun anak pokok. Di Indonesia dipanggil bibit. Malaysia ni tak ada masalah untuk faham, sebab bibit ni pun perkataan bahasa Melayu juga ya. Kita pernah dengar bibit cinta, sebagai contohnya. Bibit tu benda yang baru tumbuh, baru keluar. So di Malaysia kita panggil anak benih ataupun anak pokok, dan di Indonesia dipanggil bibit. Itu yang pertama. Perkataan kedua yang biasa kita bahasa kebun lah. Bahasa kebun ialah baja. Yang ini mungkin ada banyak kekeliruan lah. Baja B-A-J-A, baja. Di Indonesia dipanggil pupuk. Sebab di Indonesia baja maksudnya lain. Baja ni maksud, tak silap saya, besi rasa saya. Besi, keluli ke begitulah ya. Baja ni ialah baja lah, disebut baja. Pernah tengok tak cerita kartun dulu, Kesatria Baja Hitam? Bukan baja yang kita buat tu ya. So di Malaysia kita panggil baja, di Indonesia dipanggil pupuk. Itu perkataan yang kedua yang kita, bila kita tengok video kawan-kawan kita di Indonesia disebut pupuk, itu baja lah. Kalau di Malaysia bila kita sebut baja, itu pupuk. Yang ketiga ada kaitan dengan baja tadi, iaitu baja organik. Kalau di Malaysia ini kita panggil baja organik. Di Indonesia baja jadi pupuk lah kan. Dia akan panggil jadi pupuk kandang. Okay, kandang tu sebab binatang tu duduk dalam kandang kan. Haiwan-haiwan tadi masuk dalam kandang. So baja organik lebih kurang sama dengan pupuk kandang. Kalau kita ada kaitan dengan itu, kalau kita gunakan najis haiwan, tahi ayam, najis kambing, tinja ayam dan sebagainya sebagai contohnya, Indonesia kalau baja yang berasaskan tahi kambing tu dia akan sebut kohai. Kohai ni maknanya kotoran hewan. Di dua perkataan tu dicantumkan ya. Kalau tak silap saya lah, kalau salah betulkan ya, minta maaf. Kita cuba memahamkan kawan-kawan kita. So kohai kambing ni maknanya najis kambing lah. Itu maksud dia. So baja organik, pupuk kandang. Perkataan keempat, ini pun yang biasa kita gunakan di kebun. Biasa saya gunakan dalam video saya sebut racun serangga. Racun serangga, dua perkataan. Di Indonesia diambil daripada perkataan bahasa Inggeris dan telah dibahasa Indonesia kan, iaitu dipanggil insecticida, insecticide ya. Saya pernah sebut dulu dalam ada satu video, dua video saya sebut benda ni. Racun serangga, insecticida. Okey, insecticide. Yang kelima, racun kulat. Racun kulat ni pun orang Malaysia pun ada yang kesalah faham sikit ni. Dia tak berapa faham. Bukan tak faham, dia macam keliru. Sebab ada tempat-tempat, negeri-negeri dalam Malaysia ni, kulat itu ialah cendawan. Bila saya pernah ada kawan kita tanya, pernah ada orang bertanya soalan saya tu, dia kata kulat tu nampak macam mana? Adakah besar-besar, kembang-kembang dan sebagainya kan? Itu cendawan, bukan kulat. Kulat ialah bahasa bakunya, bahasa standard dia ialah cendawan dengan kulat itu berbeza ya. Cendawan itu mushroom. Kulat ini biasanya ialah fungi. Ya, fungus. Okey, kalau di Indonesia dipanggil fungisida. Racun kulat, fungicide, fungisida. Saya tulislah nanti ya. Itu yang perkataan yang berapa tadi ya? Kelima. Cameraman kata kelima. Bagus cameraman saya hari ni. Dia senyum je. Okey. Perkataan yang keenam, iaitu kalau di Malaysia, kalau saya dalam kebun saya sebut spray. Spray itu bahasa Inggeris lah, ataupun sembuh. Sembuh ya, kita ambil tor racun, kita spray, kita sembuh. Kepada di Indonesia dipanggil semprot. Ya, saya biasa tengok video-video daripada, saya suka tengok video Indonesia juga, mencari ilmu daripada Pak Hengki ya, Pak Hengki Messi. Assalamualaikum Pak ya. Saya biasa kadang-kadang komen juga dalam video dia pun biasa dalam komen dalam video saya. Pak Agus pun saya biasa tengok, Pak Agus Agus Widodo saya pun biasa tengok video dia. Satu lagi yang saya biasa tengok, Pak Asa ya. Asa Adianto, saya pun biasa tengok juga video-video mereka. Sekadar mencari ilmu untuk kita gunakan bersama mencari ilmu, mencari pengalaman dan sebagainya. Kena ingat walaupun kita belajar satu huruf kepada orang, kita anggap itu ilmu daripada dia. Okey. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini biasa kita dengar lah sebab saya cuba juga nak cari terjemahan yang sesuai. Bila orang Indonesia panggil lahan. Lahan ni lebih kurang saya rasa tanah, saya rasa
Macam kita pergi kebun, macam kita tanam pokok di lapangan, kita panggil kan, lapangan tu tanah kebun kita. Kita daripada polybag kita bawa ke lapangan. So Indonesia dipanggil lahan. Saya rasa betul dah tu kot, tanah, lahan tu ialah tanah. Kalau salah, sahabat-sahabat Indonesia tolong betulkan kita belajar. Yang ketujuh ni dia penjodoh bilangan. Kalau di Malaysia kita panggil penjodoh bilangan, iaitu buah penjodoh bilangan ialah biji. Macam kita ada buah apple, buah apple, buah rambutan, sebiji apple, sebiji rambutan. Sama juga dengan sebiji durian. Tapi kalau di Indonesia, saya rasa saya banyak tengok videonya, kebanyakannya yang popular dia tak panggil sebiji durian, dia panggil satu buah. Sebab biji tu ada duduk dalam kan, biji. Kalau di Malaysia ni sebiji durian, dalam dia kita ada ulas dan di dalam dia ada biji. Cuma penjodoh bilangan kepada buah durian ialah biji. Dari Indonesia dipanggil satu buah, dua buah dan sebagainya lah. Itu perbezaan. Kita raikan perbezaan. Bukan nak cakap siapa betul siapa salah ni, kita raikan perbezaan. Cuba sebab bahasa ni dia berkembang, asalnya mungkin daripada tempat yang sama, kita berkembang mengikut geografi, kita duduk tempat lain, dia akan berkembang lah. Sebab bahasa ialah satu yang dinamik. Bahasa mesti dinamik. Kalau bahasa yang statik, dia tidak bergerak, bahasa tu akan mati. Satu lagi yang kalau kita tengok video kalau di Malaysia ni ada dua sebutan iaitu sayon. Kadang-kadang orang kita panggil sion. Kalau orang Terengganu panggil siong, bagi G terus kat belakang tu sayon daripada bahasa Inggeris kalau dalam bahasa Melayu saya tak tahulah, kadang-kadang orang sebut sion, saya sebut sayon. Sebut sayon sebab English education kan. Dan di Indonesia dia panggil entres. Entres maknanya mata tunas. Sayon tu dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu kita di Malaysia ni sebenarnya lah mata tunas. Tunas kan, mata tu kan keluar apa tu, kita nak, biasa kita potong, kita nak buat cantuman kan. So di Indonesia dipanggil entres. Kita panggil sayon ataupun mata tunas. Jadi kalau legali kita nampak, kita dengar, kita faham lah Dan yang terakhir sekali, yang ke-10 untuk kali ni kita tak boleh buat video panjang-panjang, orang boring. Dia kata Tok Alang ni membebel kerja dia. Kameraman pun angguk betul. Okey, biasanya di Indonesia musim buah dipanggil panen. Biasa dengar kan panen. Kalau di Malaysia ni kita tidak ada perkataan yang sebegitulah. Lebih kurang kalau panen tu ialah masa sesuai untuk dituai, menuai hasil. Menuai hasil tu dipanggil panen lah tu. Buah masak, kalau durian dia buah gugur, masanya untuk kita panen lah. Panen ni maknanya kita menuai hasil. Buah dah masak, buah dah gugur, dipanggilnya panen. Ataupun kalau kita di Malaysia ni, kebanyakan kita panggil musim buah. Tapi buah tak gugur lagi. Panen ni lah bila buah tu dah matang, dah masak, dah boleh kita makan lah. Lebih kurang macam tu lah. Kemungkinan itulah dia terjemahan dia. Saya agak-agak je ni, tapi rasanya betul lah kan. Kalau tak betul, boleh tegur. So kita ada 10 perkataan hari ni, iaitu anak pokok bibit, baja pupuk, baja organik pupuk kandang, racun serangga insektisida, racun kulat fungisida, sembuh ataupun spray, semprot, tanah kebun ataupun lapangan dipanggil lahan, sebiji satu buah, mata tunas sayon entres, dan yang akhir sekali buah masak ataupun masa kita menuai dipanggil panen. Saya rasa yelah kan. Jadi setakat tu dulu. Kalau ada apa-apa nak tambah perkataan, boleh tulis di ruangan komen supaya saya cuba cari. Kalau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat daripada Indonesia, sebenarnya lebih kurang dalam 10% ataupun 10% lah kita punya kawan-kawan penonton dalam Tok Alang channel ni daripada Indonesia. Brunei pun ada, Singapura pun ada. Jadi kalau ada cadangan perkataan lain yang tuan-tuan nak, saya boleh tolong carilah. Kita buatkan dalam video yang akan datang. Saya rasa setakat tu dulu untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.